Hai semua, saya Jenny James. Melalui kursus Sains Kayu FHH 3101, saya dan rakan-rakan saya akan menjelaskan kepada Anda semua tentang sifat mekanikal kayu, di mana ia merupakan sifat yang berhubungan dengan ukuran kemampuan kayu untuk menahan daya luar yang membebani kayu. Ingin tahu lebih lanjut tentang sifat mekanikal kayu? Jom! Selamat petang, nama saya Dera Anda Malik. Nombor metrik saya adalah S32804. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk untuk sains kayu adalah strength versus mechanical, yaitu kekuatan dan juga mechanical kayu. Yang pertama adalah kekuatan kayu. Kekuatan kayu adalah perbezaan yang pertama adalah kekuatan mampatan selari dengan butiran, yaitu maksimum tekanan terusan oleh kemampatan selari pada spesimen, yaitu pada kekuatan kayu. Manakala daripada segi mechanical, dia punya stiffness, yaitu di mana badan bertindak dengan kuasa luar untuk mengekalkan saiz dan bentuk semula jadi pada kayu tersebut. Yang kedua yang terdapat pada kekuatan kayu adalah tegasan mampatan berserenjang dengan butiran. Itu ada perbezaan. Yaitu tegasan pada yang mampatan berserenjang ini ada had berkadar, manakala pada sifat mechanical pula kekuatan dia adalah kekuatan dia tegangan, yaitu bergantung kepada fiber yang ada pada kayu. Yang seterusnya pada kekuatan kayu adalah perbezaannya adalah impak lentur, yaitu ketinggian penurunan maksimum yang mewakili keupayaan kayu untuk menyerap hentakan yang menyebabkan tegasan melebihi had berkadar. Yang pada sifat mekanikal pula yaitu kekuatan resin, yaitu tindakan resin mungkin di sepanjang butiran atau merentasi butiran. Yang akhir sekali yang ada pada kekuatan kayu adalah kekerasan, yaitu digunakan untuk terindua, tahan terhadap lekukan dan tahan calar. Yang ada pada sifat mekanikal pula yaitu kekuatan, yaitu kilasan. Ini adalah bergantung kepada kekuatan, kualiti dan susunan fiber. Hai, saya Elton. Dalam topik sifat kekuatan kayu, yang pertama saya akan menyentuh tentang kekuatan mampatan kayu. Apakah itu kekuatan mampatan kayu? Kekuatan mampatan kayu ialah di mana kebolehan kayu itu menahan ataupun menampung tekanan daya mampatan yang dikenakan di atas permukaan kayu melalui dua arah, yaitu arah pertama melalui berserenjang dengan arah tiara kayu, dan satu lagi adalah selari dengan tiara kayu. Di mana apa yang berlaku dalam kekuatan mampatan ini adalah berlakunya perubahan dimensi kayu dengan berat kayu selepas adanya dikenakan oleh tekanan ataupun bebanan yang dikenakan atas permukaan melalui dua arah yang berbeza. Kekuatan mampatan selari kayu kita boleh didapati sebagai contohnya adalah di tiang rumah. Hanya tiara kayunya tersusun selari melalui tekanan pada tiang rumah kayu, dan satu lagi adalah arah berserenjang, di mana tekanan yang dikenakan adalah secara menegak ataupun melawan arah tiara kayu, yaitu di atas permukaan landasan kereta api. Itu adalah sebagai contoh untuk kedua tekanan melalui arah yang berbeza. Dan yang ketiga adalah kita akan mengetahui bagaimana kekuatan mampatan yang lebih kuat dan lebih tahan apabila kita menggunakan struktur dan arah yang berbeza. Itu dikenal pasti bahwa kekuatan melalui tekanan melalui arah selari dengan tiara kayu ini adalah lebih kuat berbanding dengan
tekanan yang dikenakan melalui arah serenjang pada kayu itu. Hai, nama saya Athanasius Petrus Anahuel, nomor metrik S32713. Jadi kita akan melihatkan kepada topik seterusnya, yaitu lenturan statik. Jadi apakah itu lenturan statik? Lenturan statik ialah apabila beban digunakan dan ditinggalkan pada jangka masa yang lama secara beransur-ansur mengakibatkan kayu bengkok atau melengkung. Jadi terdapat dua jenis lenturan statik. Satu ialah menegak dan mendatar. Jadi di manakah kita boleh melihat berlakunya lenturan statik? Jadi kita boleh melihat lenturan statik berlaku pada perabot, jabatan, dan tiang pembangunan rumah. Halo, nama saya Sebastian. Hari ini saya akan menerangkan tentang kekuatan rincian ataupun geseran searah dengan serat kayu. Oke, di sini saya akan menunjukkan dua jenis kekuatan rincian. Di yang ini untuk menentukan kekuatan kayu dengan meletakkan beban daripada arah atas dengan bawah searah dengan serat kayu. Serat kayu akan berada dari arah yang sama, yaitu dari atas beban dengan bawah beban. So sini kita akan mengetahui tentang kekuatan kayu daripada arah serat yang sama. So yang bawah pula merupakan geseran kayu. Kayu akan ditarik dari arah kiri dan kanan, dan bahagian tengah ini yang merupakan tensil yang telah digabungkan daripada dua jenis kayu. Di sini juga serat kayu berada di posisi yang sama, dari tepi daripada kiri ke kanan. So ini merupakan geseran kayu. So eksperimen ini ataupun kekuatan untuk mengetahui kekuatan beban kayu ini, kekuatan kayu ini mempunyai kekuatan yang lebih lemah berbanding kekuatan kayu perpendikular. So itu saja. Saya Majang Anak Bakar, nomor matriks S32802. Petang ini saya akan membentangkan tajuk tugasan saya, yaitu kekuatan risihan berserenjang dengan ira kayu. Okey. Apakah itu kekuatan risihan berserenjang dengan ira kayu, atau dalam bahasa Inggeris shear strength perpendicular to the wood grain? Kekuatan risihan berserenjang dengan ira kayu merupakan sifat rintangan kayu itu terhadap daya yang cuba mengerasakan sebahagian daripada bahagian atas, dan ini adalah berlaku secara berserenjang. Mari kita lihat gambar ini. Gambar ini menunjukkan garis aksi di mana serenjang itu berlaku. Terdapat dua garis paksi yang menyebabkan berlakunya serenjang dengan ira kayu. Yang pertama adalah pada paksi jejari ataupun radial axis. Kedua adalah pada paksi tangent atau tangential axis. Seperti kita lihat di sini, arah ira kayu adalah berlawanan dengan paksi jejari atau tangent, iaitu ini. Dan ini adalah berserenjang pada sudut 90 darjah. Selain itu, kita boleh menguji kekuatan risi kayu dengan meletakkan benda berat ataupun pemberat di atas permukaan kayu. Daya muatan dihasilkan nanti adalah berserenjang dengan ira kayu, dan ini akan menyebabkan kayu terbelah di sebanyak ira tersebut. Mari kita lihat gambar kedua. Okay. Sebagai contoh, kita dapat lihat ira kayu pada paksi X dan pemberat adalah pada paksi Y, dan ini akan menyebabkan rekahan kayu ataupun rekahan pada ira kayu perpendikular ataupun berserenjang dengan ira kayu.
menerangkan tentang impak ketahanan dan bengkok. Okey, apakah impak ketahanan dan bengkok? Ia merupakan ukuran apabila beban dikenakan kepada kayu sehingga kayu tersebut retak, pecah, patah dan bengkok. Okey. Dengan menjatuhkan berat yang diberikan secara jarak yang ditentukan, yang diketahui kayu sehingga kayu tersebut pecah, di mana kita akan dapat menentukan sejauh mana kayu tersebut dapat bertahan dengan kejutan yang diberikan oleh beban tersebut. Okey, sebabnya adalah kayu mempunyai kebolehan, keupayaan yang boleh menahan impak ataupun lenturan apabila dikenakan secara terkejut. Tetapi ia berpandukan momentum kelajuan beban tersebut, berat beban tersebut, serta jenis kayu ataupun spesies yang digunakan. Okey. Seterusnya, tukul. Cara kaedah pengujiannya adalah di sini tukul akan dilepaskan kepada kayu sehingga kayu tersebut patah. Sehingga itu kita akan tahu had yang dapat kayu itu menampung. Di sini tukul, ini adalah kayu. Dan kaedahnya kita mempunyai dua kedudukan, iaitu sama ada secara capi, iaitu secara melintang, dan izal secara menegak. Okey. Nilai keteguhan ditentukan berdasarkan pergerakan bandul tersebut, iaitu tukul ini bergerak sebagai bandul. Okey. Aplikasi impak ketahanan dan bengkok dalam kehidupan seharian adalah bermain baseball, memukul bola baseball menggunakan kayu baseball, di mana kita dapat lihat kayu baseball tersebut dapat mengekalkan dia punya bentuk dan dia punya ketahanan apabila memukul bola tersebut dalam tahap kelajuan yang tertentu. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay, hai, nama saya Harrison Najong. Nombor metrik saya S32304. Topik seterusnya penerangan saya adalah kekerasan ataupun dipanggil sebagai hardness. Okay, kebolehan kayu dalam kekerasan untuk tahanan kerosakan adalah mempunyai dua ketahanan, iaitu ketahanan terhadap bengkokan dan ketahanan terhadap calar. Okey, dalam kekerasan adalah untuk melakukan ketahanan ataupun toughness yang bergabungkan dengan toughness lah. Okey, kebolehan kayu adalah merupakan pertimbangan penting dalam penggunaan kayu untuk lantai, penggelet dan lain-lain. Okey, bagi tentang kekerasan bagi tangan daya yang cuba untuk melakukannya. Okey, kenapa pentingnya kita perlu menguji kekerasan? Adalah untuk mengukur ketahanan kayu untuk digunakan pakai, dan nombor dua adalah untuk menentukan kayu itu lebih tahan. Okey, dalam eksperimen kita boleh menguji ketahanan kayu untuk menggunakan bola keluri. Kita dapat lihat di sini adalah punya saiz 0.44 inci. Okey, yang bukan boleh ukuran beban yang diperlukan untuk terbenam kayu ataupun membenamkan kayu. Boleh diberikan kayu itu dengan bebanan. Kita dapat lihat, okey, hingga separuh diameter di dalam kayu. Maksudnya dia bukan kalori bola ini hingga separuh diameter dalam kayu. Okay. Ini juga dikenali sebagai adalah ujian kekerasan jangka. Okay. Ujian kekerasan jangka adalah mengukur ketahanan kayu sampel ataupun sampel kayu terhadap kemet ataupun kehapusan kayu. Okey, dalam penggunaan kekerasan jangka adalah ditentukan sama ada sesuatu spesies sesuai digunakan sebagai lantai. Okey, ujian kekerasan biasanya dilakukan dengan menggunakan objek berdimensi dan dimuatkan khusus ataupun lebih dikenali sebagai induktor ke dalam permukaan bahan yang kita uji. Hai semua, nama saya Kinsut yang hari ini saya akan terangkan dua jenis ujian yang akan menguji sifat kelenturan kayu, iaitu MOE. MOE adalah Modulus of Elasticity atau dipanggil kekuatan kelenturan. MOE adalah satu ukuran kebolehan atau keupayaan untuk melentur secara bebas dan kembali ke bentuk asal. Ia adalah untuk menentukan sama ada kayu itu akan bertukar ke bentuk yang asal selepas diletakkan beban di atas kayu tersebut ataupun dia tak dapat kembali ke bentuk asal. Okey, ini adalah formula bagi MOE. Okey,
P adalah beban yang dikenakan ke atas kayu ataupun kita akan menggunakan unit Newton. Okey, L adalah jarak di antara sokongan dan kayu. Okey, and then 48 adalah fixed number yang kita tak dapat ubah dan kita kena darab dengan I. Itu untuk mencari I, kita kena mengukur lebar darab dengan panjang bagi kayu tersebut. Dan ini kita akan mencarikan I. Untuk D pula, D ialah deflection of midspan. And then untuk mendapatkan hasil jawapan seterusnya, ini kita kena selesaikan which 48 kena darab dengan I, kena darab dengan D. And atas pula kita kena selesaikan L yang ada kuasa 3 and then darab dengan P. And then jawapannya kena atas ni kena bahagi dengan jawapan bawah dan unit akhirnya adalah MPa iaitu megapascal. Okay, untuk mengetahui yang ujian seterusnya adalah Hai, saya Melissa. Okey, bagi ujian kedua saya akan menerangkan pasal modulus of rupture atau lebih dikenali sebagai MOR. MOR merupakan kaedah pengukuran kayu bagi mengukur kekuatan akhir kayu sebelum pecah. Di sini bermaksud bacaan yang kita ambil merupakan bacaan bebanan maksimum yang boleh diterima oleh kayu. Namun, jika kayu itu telah pecah, itu bermaksud kayu telah mencapai tahap limit di mana kayu tidak boleh menerima bebanan dari luar secara langsung. Okey, untuk langkah pengiraan MOR, di sini rumus MOR adalah P L bahagi B darab D2. P bermaksud bebanan maksimum yang dikenakan ke atas kayu. L bermaksud jarak antara sokongan dan kayu itu. B pula bermaksud lebar kayu dan D bermaksud ketebalan kayu. Okey, bagi contoh soalan yang saya bagi, 50 kali 50 kali 762 mm. 50 ini bermaksud D lebar kayu, 50 ini adalah D ketebalan kayu dan ini adalah panjang kayu. Panjang kayu kita tak masukkan dalam rumus ni. Okey, untuk sokongan kayu adalah 711 mm dan berat bebanan adalah 9400 Newton. Okey, kita isi masuk. Dalam langkah pengiraan ini, untuk lebih mudah kita kena tukar unit mm ke unit meter. Untuk mm ke meter bahagi dengan 1000. Okey, kita isi masuk P L bahagi B D kuasa 2. Dan kita akan dapat jawapan dengan unit nm dan di bawah kita akan mendapat jawapan dengan unit m3. Dan kita kira guna calculator dan dapat jawapan n/m2. Kenapa dia dah bertukar kepada m2? Sebab di sini dia ada m3 dengan m1. So m ni dia dah tolak m1 di sini dia telah tolak 1, dia akan menjadi 2. Lepas tu dalam rumus ni dia hanya meminta unit MPa bermaksud megapascal. Untuk mendapatkan jawapan MPa, kita kena tukar nm2 kepada MPa bahagi dengan 1 juta dan mendapat jawapan MPa. Hai, nama saya Ruhi Kwaliti Japa dan hari ini saya akan menerangkan tentang konsep tekanan ataupun stress konsep dan konsep tegangan ataupun strain konsep. Okey, kita start pada untuk stress konsep. Untuk stress konsep ini di mana satu tindak balas tekanan yang dikenakan kepada kayu, di mana bongkar kayu dikenakan tekanan pada bongkar kayu dan menyebabkan kayu tersebut berlaku perubahan sama ada segi bentuk ataupun saiz kayu. Tekanan yang diberikan kepada bongkar kayu tidak boleh terlalu besar dan tidak boleh terlalu kecil, kerana apabila tekanan yang diberikan terlalu besar akan menyebabkan kayu itu pecah, manakala apabila tekanan terlalu kecil akan menyebabkan kayu tersebut bengkok ataupun mengecut tanpa kayu tersebut patah. Untuk konsep tegangan ataupun strain konsep, di mana kayu yang diberikan tekanan berlaku perubahan bentuk ataupun ukuran kepada kayu.
Hal ini berlaku disebabkan oleh apabila tekanan dikenakan kepada bongkar kayu, kayu tersebut dimamatkan menjadikan kayu tersebut lebih kecil ataupun lebih panjang. Untuk mendapatkan jumlah strain ataupun tegangan pada kayu, panjang awal kayu ditolak dengan panjang kayu selepas diberikan tekanan dan dibagikan semula kepada panjang awal kayu sebelum kayu diberikan tekanan. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Anna Najah binti Luat, S32757. Topik saya pada hari ini adalah faktor anatomi. Faktor anatomi ini terlibat dalam pelbagai struktur kayu yang dipengaruhi oleh proses secara semula jadi ataupun dipengaruhi oleh pertumbuhan pokok tersebut. Dan di sini kita boleh lihat buku kayu tersebut terhasil. Buku kayu apabila bahan pada ketinggian kayu yang sederhana telah dipotong, maka buku kayu tersebut akan muncul. Buku kayu ini melindungi bahagian dalam pokok tersebut daripada perosak. Dan dengan adanya buku kayu ini, maka kualiti pokok tersebut pun jatuh. Hai, spesifik graviti ini ataupun graviti tertentu ini selalunya berkaitan dengan isi padu pada kayu tersebut. Jadi, semakin tinggi spesifik gravitinya, semakin banyak ketumpatan isi padu pada kayu tersebut. Jadi, apabila ketumpatan kayu tersebut makin banyak, maka makin kuatlah kayu tersebut dan makin beratlah kayu tersebut. Jika kita lihat pada kira yang silang, kita boleh lihat permukaan papan kayu. Jadi, semakin lurus ira kayu kita, semakin kuat kekuatannya daripada ira kayu yang mempunyai bentuk seperti berbukit ataupun sengit. Ya, pokok yang tidak normal kebiasaannya dipengaruhi oleh beberapa ciri pada pertumbuhan pokok tersebut. Yang kita boleh lihat daripada struktur kayu dan sifat kayu tersebut. Dan di sini kita boleh lihat terdapat benjolan pada batang kayu tersebut dan itu menyebabkan kecacatan pada pokok. Hai semua, seterusnya saya akan menjelaskan kepada anda tentang faktor persekitaran yang mempengaruhi sifat mekanikal pada kayu. Suhu merupakan antara faktor persekitaran yang memberikan banyak pengaruh terhadap sifat mekanikal kayu. Kekuatan dan keutuhan kayu adalah berkaitan dengan MC ataupun kandungan lembapan dan juga FSP iaitu titik tepu gentian iaitu keadaan kering ketuhang. Contohnya ialah apabila kayu dikeringkan di bawah titik tepu gentian, kekuatan kayu akan meningkat. Manakala apabila kayu menyerap lembapan di bawah FSP pula, kekuatan kayu akan berkurang. Namun, jika kayu dikenakan suhu yang tinggi dalam tempoh masa yang sangat lama, hal ini akan memberikan pengaruh yang jelas terhadap kekuatan mekanikal kayu. Manakala, jika kayu sering terdedah dalam keadaan panas dan lembab yang berterusan, ini akan menjadikan kayu lebih mudah reput dan ini akan mempengaruhi kekuatan kayu juga berkurang. Seterusnya ialah faktor biologi di mana kita dapat melihat hubungan simbiosis di antara kulat dan juga kayu, di mana kulat akan memberikan kesan negatif pada kayu. Hal ini kerana kulat tersebut akan menyerap nutrien yang ada pada kayu dan ini akan menyebabkan kekuatan kayu tersebut berkurangan akibat reput disebabkan oleh kulat. Ini menyebabkan pokok yang terjejas akan menghasilkan kualiti kayu yang berkurangan akibat daripada kulat. Hai, nama saya Intan Munirah binti Ahmad Zainuddin Shah, matrik number S32727. So, antara faktor yang mempengaruhi sifat mekanikal kayu iaitu faktor perkhidmatan yang terbahagi pada 4 bahagian. Bahagian pertama iaitu oleh treatment factors, faktor rawatan, iaitu kayu yang sering dirawat dengan bahan kimia dan kaedah rawatan kalis api dapat melambatkan proses pereputan dari kulat pereput dan serangga. Dia ada 2 jenis kaedah iaitu rawatan tekanan dan rawatan bukan tekanan. Kebiasaan kayu yang dirawat ini akan
akan digunakan oleh light heavy wood dan medium heavy wood. Faktor yang kedua iaitu creep, rekahan. Rekahan yang terjadi apabila bebanan berat yang diletakkan di atas kayu akan menyebabkan terjadinya pembukaan fiber dalam kayu. Intan, ada lagi ke faktor servis? Ya, ada 2 lagi faktor. Faktor yang ketiga iaitu duration of load, tempoh bebanan, iaitu semakin singkat waktu tekanan pada kayu, semakin kuat kayu dan akan tahan lama. Yang kedua iaitu fatigue. Fatigue adalah keletihan bahan. Sesuatu proses kerosakan yang berlaku secara perlahan dan tidak dapat diperbaiki yang akan mengakibatkan keretakan atau kerosakan pada kayu. Itu saja.